tajuk kita pada hari ini, ke mana safar kita. Kita dah tahu apa makna safar? Perjalanan. Kita dalam menuju perjalanan. Jadi kita terus berjalan. Jadi dari hari ini hingga kita meninggal, kalau kita ditakdirkan ada kesempatan, siapa hari lahirnya hari ini? Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekali lagi kita panjatkan ungkapan alhamdulillah ya rabbil alamin qadar ilahi sebagai tanda kita terus merasakan merafak kasih cinta kepada junjungan besar dan mengharapkan pertolongan dan hidayah serta nikmat-nikmat yang sentiasa terus mengalir kepada kita walaupun kita tidak minta. Juga kita angkatkan puji-pujian tertinggi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kepada junjungan besar yang terus kita angkat sebagai sebahagian daripada matlamat untuk menuju kematian dan matlamat untuk menuju syurga. InsyaAllah kita diberikan syafaat oleh baginda atas perjuangan yang kita lakukan untuk meneruskan apa yang dimulakan oleh junjungan besar. InsyaAllah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Jadi terima kasih pada semua, pada Salawajah AJK dan seluruh ahli keluarga Encik Afalah yang diberi kesempatan. Kalau kita melihat ke tempat duduk kerusi mungkin masih nak SOP ke agaknya, masih ada jarak-jarak, lubang-lubang di tengah yang mananya bermakna hatinya belum cukup rapat. Okay. Kita tidak melihat jasadnya kerana apa yang terpapar pada jasad itulah yang ada di hati. Jadi kalau yang masih belum, yang susah belum senyum lagi pagi ini maknanya dia belum lagi bersyukur dengan apa yang dia miliki hari ini dan apa yang akan diminta dari Allah. Okey, tajuk kita pada hari ini, ke mana safar kita. Kita dah tahu apa makna safar? Perjalanan. Kita dalam menuju perjalanan. Jadi kita terus berjalan. Jadi dari hari ini hingga kita meninggal, kalau kita ditakdirkan ada kesempatan, siapa hari lahirnya hari ini? Kat tangan. Bulan ini, tahun ini ramai lakut. Okey. Jadi maknanya dari hari ini kalau kita faham makna safar ini, maka ulang tahun yang akan datang kita bertanya berapa umur anda. Bukan lagi berdoa untuk umur panjang, tapi kita nak mengingat bahawa kalau umurnya 70 bermakna dia sudah 70 tahun bersafar. Kalau umurnya 60 dia sudah 60 tahun bersafar. Sudah mengembara selama 60 tahun. Nak ke mana? Ni yang kita nak tanya. Ke mana safar kita? Kalau umur 50 dia sudah 50 tahun bersafar. Ini yang kadang-kadang kita jarang ingat. Happy birthday to you. Happy birthday. Tak tahu ujungnya apa. Ini yang kita kata kebanyakan amalan yang kita buat tidak punya makna apa-apa. Apa makna happy birthday to you? Selamat hari lahir kan? Selamat hari lahir untuk siapa? Ke mana? Apa tujuannya? Matlamatnya? Maka setelah bila kita buat pengajian, kita datang untuk kuliah, maka nak diubah apa yang ada di dalam diri kita, apa yang ada di dalam hati kita, apa yang nak disematkan kepada orang nyanyi happy birthday tu. Allah selamatkan kamu. Selamat ke tak selamat? Kita yang menentukan jalan selamat yang kita pilih. Kalau jalan yang dituju memang tidak selamat, kita nak doa Allah selamatkan kamu. Selamat tak agaknya? Kalau belum lagi menuju jalan selamat, mulutnya belum selamat, matanya belum selamat, langkahnya belum selamat, niatnya belum selamat, kita nak nyanyi Allah selamatkan kamu. Mampu atau tidak dia jadi selamat? Kerana kita tak mampu mengubah manusia, kecuali manusia itu sendiri mengubah dirinya sendiri atas izin Allah. Kita mampu berdoa. Jadi nak mengingatkan hari ini safar kita, kalau Umi sudah 71 campur-campur. Okey, campur-campur. Okey. Bermakna sudah 71 tahun bersafar di bumi Allah. Untuk menuju apa gak? Ada orang kata menuju cita-cita, ada yang kata menuju impian, ada yang orang kata menuju apa naknya sebenarnya. Kita punya satu tujuan yang sama walaupun caranya
berbeza. Sama ada sedar dia tak sedar. Tapi sedar ke tak sedar, dia mesti melangkah. Dia mesti terus juga bersafar. Walaupun sudah panjang safarnya, bermakna apa? Kalau sudah 70-80 bermaknanya dia sudah hampir sampai ke tempat safar yang dituju. Namun begitu tidak boleh kata orang umur 30 lambat lagi. Umur 50 lambat lagi. Okay. Muda lagi, sehat lagi. Okay. Semalam Umi melawat sahabat yang meninggal tersedak air tu. Okay. Suaminya kata apa? Saya tak pernah sangka, doktor. Maknya 90 lebih. 93 sekarang. Sihat walafiat. Ini apa yang didialog oleh suaminya pada Umi. Okay. Kalau maknya 90, takkanlah anaknya tak ada sampai 80 kot. Okay. Dan dia meninggal hari Ahad. Hari Sabtu tu sihat walafiat. Dia caterer. Hari Sabtu buat catering lagi sampai tengah hari. Bayangkan. Macam mana saya tak terkejut, doktor. Ya Allah, nangis orang lelaki, nangis, genang-genang air matanya. Dan saya pun rasa, ya Allah, ya Tuhan, begitu tidak bersedianya kita, begitu lekanya kita. Bukan kita nak kata dia, tak, kita semua ni. Umi ambil cerita ni sebagai iktibar. Jadi Umi terus rasa, ya Allah, sendunya nak disuruh makan tapi tak boleh nak masuk. Okay, walaupun bukan saja sebab sahabat baik, tapi datangnya tiba-tiba yang kalau tidak cukup persediaan, tak cukup imannya, kita rasa lah macam tak adil Tuhan ni lah. Tak sakit, tak sempat minta maaf, tak sempat apa. Itu yang keluar ayat, tak sangka doktor. Padahal dia pun dah 70 kan. Kalau isteri dah 70, suaminya mesti campur-campur lah sikit, betul? Contoh, walaupun dia nampak sihat lagi. Sebab dia membandingkan umur emaknya. Mak isterinya 92 tahun, baru lampu sampai raya tu celebrate umur 92, masih nak masuk 93 lah. Okay. Saya andai-andaikan dia dapat dalam 80 lah kot. Allahu Akbar. Ini kekuatan. Sebab itu bila kita tanya ke mana safar kita, sebab itu Min nak mulakan dengan siapa sambut hari lahir, ubah makna hari lahir itu. Jangan lagi membuat benda-benda yang maknanya tidak dekat kita kepada Allah. Okay? Kita ada kereta mewah hadiah dari Allah, betul? Tapi apa maknanya kereta itu? Apa yang membuat kereta itu, kita ada kereta itu yang membuat kita boleh dekat dengan Allah? Kebanyakan kereta lagi besar lagi terparking, tak pernah ke masjid. Dia akan parking di rumah mewah dan sebagainya. Ini mana harta yang Allah bagi, nikmat yang Allah bagi tidak membawa dia untuk dekat kepada Allah. Ada rumah besar tapi akhirnya jadi bangga. Satu, itu jadi prestige. Bukan kita tak nak rumah besar, bukan tak boleh rumah besar. Jadi ruang-ruang besar tu isikanlah untuk buat kuliah misalnya. Okay, mana kekuatannya kita nak ada rumah, ada harta. Harta itu diberi makna yang membuat kita rasa berharga di mata Allah. Kerana siapa yang bagi hadiah, siapa yang bagi harta, siapa yang bagi kemewahan, semua kita tahu. Tapi bila dapat kemewahan itu, kita tak angkat maknanya untuk menjadikan dia bermakna di mata Allah dan bermakna di mata kita. Bermakna dalam kehidupan di sini dan bermakna dalam kehidupan di sana. Okay, sebab itu sekali lagi apa yang Allah kurniakan kepada kita sekarang. Okay, Allah bagi kita umur. Apa makna pada umur? Kemana umur nak dibawa? Apa nak dibuat dalam proses umur itu? Okay, apa catatan-catatan yang kita dapat yang Allah boleh catat, yang rakib-atib boleh catat untuk jadi saksi di hari akhirat. Dan masa ditanya oleh Allah, kamu di mana, ke mana umur kamu, habiskan. Ke mana sihat kamu gunakan, ke mana muda kamu gunakan. Okay, ke mana lapang kamu gunakan, ke mana kaya kamu gunakan. Nak jawab ini je, bahawa perbicaraan dengan Allah besok sangat-sangat detail. Sangat-sangat detail. Semua ditanya. Oleh itu safar kita masih bersafar dari sekarang. Kalau 50 dia sudah 50 tahun safar. Dan kita tak tahu stesen di mana.
Stationnya di umur berapa. Okey. Maka pada hari ini Pak Umi kita nak mengingatkan balik bila kita tanya safar aku ni ke mana. Apa kau nak buat dalam safar ini? Adakah safarnya tangan kosong? Adakah safarnya senang-senang? Adakah safarnya lenggang-lenggang? Okey, adakah safarnya hanya untuk ketawa-ketawa? Okey, maka bukan untuk menakutkan tetapi untuk lebih banyak memberi makna kepada kehidupan. Yang kita pakai ni maknanya apa? Kalau orang pujilah tudung kita, ya Allah, rasanya macam mana? Nak beli, saya dijual tau. Ada offer lagi sekarang. Boleh nampak? Jadi makna tudung kita tu apa? Makna jubah kita tu apa? Okay? Maka kita jangan tanya apa benda yang kita nak angkat, apa benda yang kita nak jadikan makna dalam kehidupan. Kita hidup ni maknanya apa? Kekuatan itu. Maka hari ini kita nak kongsi cerita-cerita safar. Sahabat-sahabat kita yang sudah lalu yang dirakamkan dalam buku Tahzan, kami sempat pungut cerita-ceritanya. Mudah-mudahan kita kata dapat dijadikan sebagai satu daripada iktibar bahawa safar ini memberi makna yang sangat hebat. Okay, kalau kita benar-benar meyakini, benar-benar mempelajari, benar-benar menghayati, maka setiap langkah itu safar. Okay, setiap tempat kita tuju itu safar. Maka kalau kita ambil satu contoh, okay, maka kekuatan yang kita nak angkat sekali lagi, kita sudah mengulas di mana Allah, ke mana Allah. Allah dengan aku jauh ke dekat? Betul? Dekat ke jauh? Dekat ke sangat dekat? Sangat dekat. Rasa ke tak rasa? Mudah-mudahan. Okay. Jadi kita kata yang menyambungkan kita dengan Allah apa? Yang menyambungkan kita dengan Allah apa? Hati. Jadi kekuatan yang nak diangkat dekat macam mana? Dah sampai ke hati ke belum? Anak saya dekat tapi tak sampai ke hati. Orang gaji saya dekat dengan saya, rapat dengan saya. 10 tahun duduk dengan saya tapi tak sampai ke hati. Ada tak pernah kita terfikir? Bersafarlah ke dalam diri anda. Okay, berjalanlah masuk ke dalam diri. Kita berjalan keluar, menggaji orang, tengok orang, hal orang dan sebagainya. Bagaimana kita nak menjadi bersafar dalam diri kita? Apa ada dalam fikiran aku? Apa ada dalam perasaan aku? Apa ada dalam hati aku? Cinta siapa yang aku simpan di hati aku? Kalau ini dapat diangkat, kalau kita angkat setiap anggota kita, mata aku banyak pahala ke banyak dosa? Ini perjalanan ke dalam. Apa yang kita kata internal journey, outer journey, keluar. Kita banyak keluar, cari tahu orang. Tengok apa orang buat, tengok orang buat itu, buat ini. Tapi kita jarang masuk ke dalam. Jadi safar kita ini harus masuk ke dalam. Sentiasa nak semak, tangan aku buat pahala apa lagi ni? Selama ini tangan aku ni dah buat jasanya apa? Okay? Adakah aku sedar bahawa tangan aku sedang ibadah? Adakah aku sedar mata aku sedang ibadah? Apa yang aku tengok supaya mata ini dapat nilai ibadah? Okay? Apa telinga aku ni nak dapat nilai ibadahnya, aku nak dengar apa? Setakat ini aku dengar macam-macam. Mata dengan WhatsApp jancur berkecai ibadah. Jari dengan WhatsApp je setengah mati kita. Telan habis dirompaknya waktu lapang kita. Rasa macam sekejap je. Inilah kejayaan Yahudi, merampok semua iman kita. Kita percaya pula apa yang dicakap dalam itu. Kita pula panjang kepala, forward. Sakit tak? Oleh itu sekali lagi, masuk ke dalam diri hari ini. Melihat apa jari aku dah buat, apa otak aku dah buat, apa otak aku fikir. Kita jangan nilai diri kita. Dia banyak nilai orang. Asal dia fikir macam tu, asal dia cakap macam tu. Tak, sekarang macam ni. Otak aku sekarang tengah fikir apa? Yang paling banyak aku fikir apa? Paling banyak 24 jam tu berapa minit fikir akhirat, berapa minit fikir Allah, berapa minit fikir kehidupan dan dunia, dan berapa minit fikir kematian. Kita jarang buat. Sebab itu dia kata ke mana safar kita ni. Kita safar keluar tapi tak masuk ke dalam, hingga kita tak tahu dalam hati kita ada apa. Tanya balik dalam hati kita. Allah kata apa? Aku tak tengok rupa kamu, cantik kamu, hebat kamu, kaya kamu, apa-apa. Tapi yang aku tengok hati kamu. Bila hati kamu cerah, wajah kamu cerah. Tapi berapa ramai wajah yang
Macam nak hujan. Letih letih. Nak cari orang boleh senyum dengan semua orang, nak cari orang yang boleh baik dengan semua orang, sakit macam nak cari belian. Jumpa depan mata anak kita tak senyum dah, selisih tak senyum dah. Di rumah anak lintas-lintas kita tak senyum dah. Sedar tak kita? Di rumah kita dah tak banyak gelak, tak banyak senyum, melanggar-langgar bau. Okay? Kerana kita jarang masuk ke dalam. Kenapa anak aku tak senyum? Kenapa anak aku tak suka tegur aku? Sebab aku pun tak tegur. Aku tegur marah je. Bila nak mandi? Pasal baju macam ni. Bila nak makan? Nak pergi mana tu? Berapa lama nak balik? Penat. Jadi polis trafik tu. Jadi mukanya muka apa? Muka polis trafik lah. Muka tak boleh senyum, tak boleh gelak. Nasib baik ada kawan boleh gelak sikit. Tu mamang kena keluar, aku tak keluar, stres dalam rumah ni. Allah, sebab dia hanya boleh ketawa dengan kawan dia, tak boleh ketawa dengan keluarga. Perasan tak kita? Sangat perasan. Sebab itu dia dapat keluar tu, gelaknya, sembangnya panjang lebar, habis senyum sampai ke gusi nampak. Kerana bahagia jumpa kawan. Sebab itu mama nak kena jumpa kawan. Kamu jumpa kawan sekejap, tahu tak? Sebab itu Yahudi kata, selagi kamu tua, carilah kawan lama-lama kamu. Untuk apa cari kawan lama? Sembang benda lama. Untuk apa? Lagi kita tua, lagi kita nak cari kawan lama, nak nyanyi lagu lama-lama, nak buat balik apa kegemaran masa lama-lama. Masya Allah, pesannya cantik-cantik. Kita pun iyalah, belanjalah habis-habis. Buat apa nak simpan, kita nak mati. Pesan. Betul? Tak ada satu pesan. Tengok balik ke dalam diri, apa yang kamu simpan dalam diri kamu. Kalau kamu jumpa kawan, kamu cerita apa? Dunia ke akhirat? Dulu kita, oh Allah, bila jumpa kawan lama, alumni, ya Rabbi, reunion, rasa muda balik, ya Allah. Engkau dulu begitu, engkau dulu begini, engkau dulu begitu, ya Rabbi, aku tak boleh lupa lah engkau begini-begini. Betul ke salah? Apa sebab jadi cerita-cerita itu? Kenapa tidak bercerita benda-benda, engkau sekarang dah jadi apa? Dah pencing kau buat apa? Surau dengan rumah kau dekat tak? Kamu jadi AKJK surau ke dah? Dapat tukang sapu surau ke? Bentang kapet surau ke? Sebab kamu esok nak duduk di situ, nak mandi di situ, nak pakai baju terakhir je di situ. Ni pada orang yang dekat-dekat rumahnya surau, tapi takut sangat nak jadi AJK surau. Tak biasa, tak biasa, tak tahu. Kawan-kawannya tak kenal pun. Kau tak campur, mana nak kenal? Surau sebelah rumah tapi tak kenal tangga surau kat mana? Tak letih kita. Okay? Komplain banyak. Itu tak betul, ni tak kena, bising lah, genong-geneng. Letih. Maka sekali lagi tanya balik, safar kita ke mana? Kita keluar diri tapi tidak ke dalam diri. Okay? Kita banyak bercerita tentang apa yang sudah berlalu daripada apa yang akan datang. Sedangkan Allah pun kena lihat yang mana? Yang akan datang. Sebab itu minta ampun masa lalu, itu penting. Tapi nak ke depan, nak dapat yang betul. Betul? Tapi tak boleh juga dinafikan, ya Allah Tuhan ku, ampun dosa aku yang lalu dan dagat akan datang. Sebab kita ni manusia yang lemah. Kenapa Allah bagi kita lemah? Betul ke lemah? Lemah apa? Dah takut nak jawab dah tu. Dah tua lemah lah, tadi sakit lutut, sakit bau, sakit apa lagi tadi? Segala sakit disebut memang biasalah lenguh-lenguh. Kalau lenguh-lenguh tak ingat kamu nak mati, tak letih. Sakit lutut Allah beritahu kamu nak jalan dah, tapi berjalan satu dunia lagi. Dengar orang rombongan, oh ya kita ikut, jangan tinggal kita, ya. Pada Allah dah bagi tahu dah, lutut kamu dah sakit, sikit-sikit lah jalannya, banyak-banyak lah rehatnya, supaya kamu dekat dengan Allah. Boleh nampak? Allah bagi sakit kamu supaya kamu sakit banyak sebut nama aku. Ya Allah, aku sakit, ya Allah, bantu, ya Allah, tunjuk mana ubatnya, ya Allah. Kalau ia boleh sembuh, kalau tak sembuh aku redha, ya Allah, ampun ya Allah, tak ada sesakit ini. Bagi aku zikir banyak-banyak, aku dah tak boleh jalan. Kita sedih sekarang tak boleh jalan. Mana tak boleh pergi? Itulah boring duk rumah. Berapa ramai yang mengadu, yang datang kaunseling bawa mak tu, ya Allah,
Susah hati doktor, demo tak bagi berjalan ke mana pun, suruh duduk rumah je. Nampak dah. Bila kita betulkan balik, itulah untungnya. Muda mari dah tawak sa'i mana-mana. Sekarang dah Rasulullah suruh rehat, sebut Allah banyak-banyak. Boleh nampak. Tapi kalau dia tak dapat penawar itu, dia rasa anak dia zalim. Tak nak bawa kita berjalan, depa je berjalan, kita duduk rumah. Ada anak kata saya susah bawa mak sebab dah ada wheelchair. Mak saya dah duduk wheelchair, kenapa engkau tak gendong mak kau wheelchair dok? Tapi apa? Weh susah. Banyak zat terjadi. Sangat banyak mak sedih, menangis. Sebab masa kecil anak tak bawa berjalan. Mak betul jalan seorang-seorang. Dah tua mak kena tinggal sebab dulu anak kena tinggal. Sebab itu jangan marah kalau anak tak bawa. Tanya balik diri kita ni. Aku makin jalan bawa anak dah. Okay? Kalau kamu tak bawa anak, minta maaf banyak. Apa kamu semai itu kamu? Tuai depa pergi ke mana-mana. Tak ada beli hadiah untuk kita pun. Dah tua nak hadiah apa? Sebab itu kalau katalah birthday, opah nak apa apa? Opah nak hadiah apa? Nak jawab apa? Opah dah 70. Baju tak habis pakai. Boleh nampak. Kasut tak bayar banyak, satu je, itu pun tak habis-habis. Bukan pergi mana lagi pun. Boleh nampak. Akan sampai ke peringkat itu, kita tak nak apa-apa dah. Datang tu opah dah bahagia dah. Tengok muka opah dah bahagia dah. Boleh senyum dengan opah dah bahagia dah. Bukan minta hadiah. Tapi kita yang masih ingat dunia apa? Cincin ke, gelang ke, kalung ke, tengok apa pun tak ada. Aduh letih. Akhirnya anak cucu hilang terus. Apa ni minta yang mahal-mahal, kakak baru kerja. Nampak dah? Sebab itu yang penting kita minta doa supaya opah sehat dan panjang. Betul ke panjang umur? Berkat umur, tak payah panjang-panjang, tak larat orang jaga. Jangan sedar diri sikit. Kita nak mati, kalau mati dalam keadaan berkah Allah redha. Itulah yang dikatakan safar masuk ke dalam hati, masuk ke dalam diri, membaca apa cinta yang ada dalam hati kita, apa perasaan kotor mazmumah yang masih ada dalam hati kita. Kerana mazmumah dalam hati terpapar di wajah. Sebab itu siapa yang masih bercakap kasar, kalau bercakap kasar je, kau bercakap nak marah je, kau cakap kotor je, kau cakap sakit hati je, itu tanda-tanda je lah tu. Kotor yang keluar, maka kotorlah hatinya. Okay? Sebab hati itu periuk yang mengandungi, yang terkandung di dalam hati kita dan disenduk oleh lidah kita. Jadi belajar senyum tu. Karena orang yang senyum itu, orang yang mudah senyum itu, orang yang banyak menyebut syukur. Syukur Alhamdulillah. Adakah syukur Alhamdulillah? Ada? Tak ada. Jadi orang yang banyak marah itu orang yang tidak bersyukur. Bila tidak bersyukur, hatinya kotor. Allah tak terima ibadah. Ini masuk balik ke dalam diri kita. Tengok balik di hati kita. Ada dendam lagi tak? Ada sakit hati lagi tak? Ada marah lagi tak? Ada dosa yang tak diampun lagi tak? Aku tak ampun kau sampai kiamat. Oh, jangan main-main. Sangat banyak orang dah. Terutama dia beradik. Oh dah. Cannot forgive and cannot forget. Letih weh. Jadi sekali lagi banget. Kita dengan orang lain okey, makin mudah. Tapi dengan adik-beradik, ya Rabbi, setan besar turun. Tak payah maafkan dia. Dia tu memang harta pusaka bukan bawa balik pun. Tapi disebabkan rumah tiang sebatang letih. Berapa orang yang datang nangis-nangis, doktor, rumah tu rumah pusaka. Tapi abang saya duduk, tapi abang saya sekarang tak bagi siapa-siapa dalang datang rumah tu. Lah Karim. Boleh nampak. Kita ada kenangan manis kat sana, sekali-sekali nak tidur lah. Tak payah manis-manis, tunggu yang manis, lebih manis lagi ke akhirat. Itu cara nak menawar, jangan kata memang ya Allah kesian kau ya. Dapat apa? Itu jawapan yang tidak bermakna, nasihat yang tidak boleh dipakai. Bukan semua nasihat boleh pakai dan boleh praktikal. Kita nak dan semua nasihat tu dekat balik dia dengan Allah. Tak payah Allah tak nak kamu terpikat dengan rumah tu, supaya nazaknya senang.
Kita esok nazak macam-macam hantu datang ni. Betul? Okey, maka sekali lagi lapangkan fikirannya dari sekarang. Orang yang lapang fikiran maka orangnya tenang. Betul? Maka yang kelangkabut muka tu serabut lagi dalamnya. Jadi solatnya sakit, ibadahnya sakit tu. Sebab tu kalau dia memberi suka ungkit. Okey, kalau dengan orang nak marah saja. Maka kekuatan yang nak dibangun sekali lagi, belajar untuk senyum ni. Ramai yang masam-masam di mukanya. Walaupun bertutup nampak masamnya. Sebab mata ni modal nombor 1. 70% of your beauty is in your eyes. So your eye is smile if you are smiling. Tapi kalau mata tegak macam ni, macam kucing nak tangkap tikus, letih weh. Okey. Itu sebahagian daripada pengemal apa kita kata kita kata safar kita ke dalam. Bila aku nak maafkan orang, bila aku nak lapang, bila aku nak senang, bila aku nak redha, bila aku nak terima kasih, bila aku rasa nak let go semua perasaan-perasaan yang menyebabkan aku tidak gembira. Tengok dia, jumpa dia, Allah. Betul? Jadi sekali lagi, mari kita sama-sama menyemak esok kita merdeka. Betul? Tolong merdekakan hati anda daripada semua sifat-sifat mazmumah. Jika tidak merdeka, kita tak ada maknanya di mata Allah dan tidak ada maknanya di mata manusia, dan ibadah kita tertolak disebabkan itu. Jadi akhirnya semua orang berdoa. Saya dah penat doa, doktor tak dapat juga. Ya Allah. Saya kata bukan tak dapat, ditangguh sebab awak belum bersih. Kotor mulut masih kotor, dendamnya masih 4 lori. Saya teringat dulu. Okey. Jadi tak ada dari dulu lah ni. Esok ke depannya. Semalam dia marah saya dah maafkan. Okey lah tu. Tegur balik. Assalamualaikum. Semalam gaduh, hari ni tegur balik. Betul ke gila? Kita anggap orang salah kalau kita berbaik. Saya dengan suami saya salah, tapi dia suruh saya je tegur. Dia hidup nak tegur, tegurlah. Kamu nak jadi calon syurga. Betul? Yang salah dia bukan saya, dia lah patut tegur. Aduh, patut ke tak patut? Kalau berpegang pada patut tak patut, kita tak patut jadi isteri dia. Kalau kita tak mampu memaafkan. Betul ke tidak? Yang terima nikah siapa? Dia kan? Dosa dia dengan Allah, pulang dia lah. Dia gini gitu, dia tu gitu, itu dia punya hal lah. Kuburkan masing-masing. Betul? Adam dengan Asia, siapa masuk syurga, siapa masuk neraka? Asia masuk syurga, Adam masuk neraka. Kasaklah suami nak jadi apa pun. Saya sebut apa? Adam ya kari. Ampun tuanku. Itu tanda tak ngantuk lah tu. Asia masuk syurga, Fir'aun masuk neraka. Nabi Lut masuk, isteri dan anaknya masuk. Sudah dibagi contoh untuk kamu belajar. Kalau suami meragam, okey kamu nak tempah syurga ke tempah neraka? Nak syurga jadi baiklah dengan saya. Itu modal nombor 1. Selalu marah isteri, kamu bayang tonggak-tonggak ibadah aku lagi dia. Kalau aku ni esok tak reda, tak dapat syurga. Cantik muka, macam dia pegang kunci syurga. Sebab itu dia tujuh. Betul? Ni kekuatan. Jadi kalau Nabi Musa baru salah sikit je, lempang orang mati. Betul? Lawan pak angkat. Betul? Itu pun atas perintah Allah pun menyesal. Yang seperti yang Minah cakap dulu. Ya Allah, syurga tadi 7 ada 8, bagilah aku yang bawah sekali. Siapa duduk bawah sekali syurganya? Kita nak syurga apa? Yang paling atas. Nabi Musa boleh bercakap dengan Allah, pun minta yang bawah. Sedar-sedarlah diri. Mudah-mudahan kita masuk syurga, tak kira yang mana-mana. Sebab dosanya banyak kan. Betul? Jadi ya Allah, kalau Nabi Musa minta ya Allah, aku pun dapat last pun jadilah. Asalkan syurga jangan tercampakkan neraka. Ini hendaknya. Ya dok, syurga Firdaus. Nabi-Nabi pun Rasul Anbiya je ke atas tu.
Okey, tapi Allah kata apa? Orang atas ke bawah boleh nampak. Kita boleh melawat. Okeylah tu. Okay, sebab sahabat menangis, ya Rasulullah, kau nak menatap wajah kamu sepuas-puasnya kerana bila aku mati besok kau masuk syurga. Ay, kau pun masuk syurga, kata Rasulullah. Tapi tentulah tak sama dengan syurga yang kamu masuk. Takut kami tak dapat jumpa. Dok, orang syurga dapat melawat dekat atas. Oi. Maknanya barulah sahabat tu senang hati. Syurga boleh melawat orang atas, boleh turun, untuk orang bawah boleh naik, betul? Tak boleh tinggal je. Boleh berjalan, betul? Artinya syurga, ya Allah. Tapi kalau tak belajar syurga, tak rasalah nikmatnya. Okay, ini kekuatan. Okey, sedikit itu satu daripada proses yang kita nak buat, bukan saja sebab di bulan Safar, juga bukan sebab oleh merdeka, sebab kita nak ngangkat ibrah kekuatan. Kenapa Allah bagi merdeka? Kita nak merdeka dari mana? Dari siapa yang kita nak merdeka? Kita nak merdeka dari apa? Dah tak berani cakap, dah tak tahulah, tak dicerita nak merdeka pun. Nak merdeka dari apa? Tembak je lah, kuat. Nak syaitan tak boleh, syaitan tak pernah tidur, tak pernah letih, tak jaga, tak mati. Nak merdeka dari dosa sekecil-kecil kalau boleh tak nak. Boleh tak aku merdeka dari dosa? Tak nak buat dosa lagi dah. Ini azam merdeka yang harus kita angkat. Safar kita nak safar yang tidak dipungut bersama dengan dosa. Pergi ke Nuri, Empat Gantang, dosa. Tengok orang parking salah, ya Allah, parking lebih-lebih dah kita susah nak parking. Macam nak baru parking. Udah buat dosa dah. Carilah, bukan di situ saja dia parking. Apalah buat Kenuri tempat macam ni, bangunan punya susah parkingnya, punya jauh. Wah. Sampai 5 rumah dah. Kita punya program parking sedang tak ya? Yang 18. Dia ada bagi 3-4 tingkat tu boleh parking. Okey, cantik. Itu pun faktor yang harus fikirkan. Jadi kita buat dosa bila-bila, apa buat program parking punya lah susah. Udah dosa juga. Betul? Jadi sekali lagi, kalau boleh kita nak berazam dengan Allah, esok hari merdeka, ya Allah merdekakan negara kami daripada segala fitnah dan segala keburukan, dan merdekakan kami dari segala dosa. Jadi seterusnya kita safar untuk tidak lagi terjebak dengan dosa. Boleh ke dah? Allahu Akbar. Angkatlah hasrat kami, ya Allah. Kami nak kurangkan dosa, ya Allah. Kami tak nak berdosa lagi, ya Allah. Temukan kami dengan kawan-kawan yang tidak mendorong kami untuk berbuat dosa. Ini kekuatan. Okey, kita tengok kisah-kisah. Cerita kalau Ibn Rajab, seorang ahli ibadah, yang sedang berada di Mekah. Dia kehabisan bekal dan kelaparan. Ni seorang sedang beribadah di Mekah. Siapa pernah hilang duit di Mekah? Tak ada. Oh, sihat dah tu. Okey. Jadi oleh kerana tak cukup bekal, dia akhirnya sangatlah lapar dan letih. Akhirnya dalam berjalan dia pun berjumpa. Ini masih di Mekah lagi. Dia berjumpa dengan sebuah kalung yang sangat mahal. Kalung. Jadi bila masuk saja ke Masjid Haram, dia pun dengar pengumuman, siapa yang terjumpa kalung macam ni, tolong pulangkan pada saya. Dia letih ni, tak ada bekal ni. Dia pun kata, kalau kamu nak balik, inilah kalungnya agaknya. Bila kamu nak kalungnya, aku boleh bagi, cara kamu bagi aku sikit hadiah. Sebab dia tak ada bekal. Betul? Tapi apa yang terjadi? Orang dia pulangkan balik kalung, dia tak bagi apa-apa. Baik ke tak baik? Kata kita tak baik lah tu. Nampak dah? Kita selalu membaca cepat. Orang tu tak bagi apa-apa. Dia pun berlalu, kemudian dia pergi ke tepi laut dan menumpang sebuah perahu. Dia keluar menumpang sebuah perahu, tiba-tiba di laut perahunya karam. Akhirnya dia tercampak, berpegang pada sekeping papan dan terdampar di sebuah pulau. Ini safar ni. Sampai di sebuah pulau, dia berjumpa dengan sebuah masjid. Di masjid itu dia nampak ada layan-layan Al-Quran. Dia pun tanya, orang sini baca Quran ke? Macam mana kamu tahu ini Quran? Saya pandai baca Quran. Jadi orang tu kata, ajar anak-anak kami baca Quran.
Kemudian dia menulis tulisan Arab. Oh, kamu pandai bahasa Arab? Pandai, ajar anak kami bahasa Arab. Duduklah dia di pulau itu dengan keadaan yang sangat kita kata selesa lah, dapat kerana bersama dengan penduduk kampung, dan dia sudah berbakti, maknanya dia sudah membuktikan kepandaian dan kebaikannya pada orang kampung. Akhirnya orang kampung bertanya, ada seorang anak perempuan yatim. Okey. Nak tak kamu kahwin dengan anak yatim ini sebab ayahnya tak ada? Boleh juga, tak ada masalah. Berlakulah pernikahan. Di malam pertama dia masuk ke bilik isterinya, dilihatnya kalung yang dia jumpa di Kaabah itu dipakai oleh isterinya. Dia sangat terperanjat. Nak cerita ke tak cerita pada isteri? Okay, dia tak cerita. Dia tak cerita pada isteri bahawa kalung itu dia pernah jumpa. Tapi isteri cerita, dia kata kalung ini pernah jatuh, pernah hilang di Mekah. Dan seorang pemuda datang mengambilnya dan memulangkan balik pada ayah saya. Tapi ayah saya menyesal sebab tak bagi apa-apa upah pun. Kedekut dia aman. Sebenarnya dia orang baik. Maknanya kita membuat judgement. Kita kata orang dah jumpa tak nak bagi kan. Tapi orang ini ada rahsia terbesar. Apa dia doa selepas itu? Ya Allah, ya Tuhanku, temukan jodoh anak aku dengan pemuda yang sebaik pemuda yang jumpa kalung. Bermakna dia tak marah pada orang yang punya kalung. Kenapa tak bagi apa-apa? Bagi lupa. Orang tu tak bagilah macam mana? Bukan rezeki, betul? Jadi dia tak ada pun sakit hati pun. Kalau kita apa? Nampak ada dosa punya banyak. Kawan ni nak elak safar yang bersih. Okay? Menikah dan akhirnya nampak kalung, apa tanya pada isteri dia. Isteri dia cerita kalung ni hilang gitu gini. Selepas awak meninggal ke ayah saya terus berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, temukan anak aku dengan jodoh sebaik pemuda yang jumpa kalung. Maknanya mana yang lebih baik? Okay, mana lebih baik? Okay, maka hadiah terbesar adalah doa. Kita bukan hadiah material, kerana doa itu terus ikut kita. Okay, maka kita kata kalung itu berada pada lelaki yang dengan status halal. Dia dah jumpa kalung tu dulu haram kan, bukan dia punya. Tapi hari ni dia dapat kalung tu, dapat isteri lagi dengan kalung yang halal kan. Dia telah meninggalkan satu kerana Allah, maka Allah pun menggantikannya dengan yang lebih baik. Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik-baik. Al-Hadis. Maka ini satu perjalanan, bermakna kalau apa pun kita buat, di mana pun kita berada, dalam keadaan sesat macam mana pun, Allah mesti jadi nombor satu. Tak kesian ke saya minta sikit? Oh, kita minta juara, betul? Tapi seorang yang benar-benar beriman, dia tak minta kerana dia tahu kalau itu hak dia, Allah akan bagi. Kalau bukan hak dia, Allah kata itu bukan rezeki dia, tak payah minta. Jadi orang miskin yang paling bermulia di mata Allah ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. Jadi jangan tunggu orang minta baru nak bagi saja. Okey. Itu kisah pertama, safar yang pertama. Safar yang kita harapkan boleh membantu kita bahawa menolong bukan untuk dapat upah, bukan nak dapat bayaran, bukan nak dapat hadiah material. Kerana dia tahu hadiah tu datangnya dari Allah. Okey, cerita kedua. Oh, cerita je lah ni. Sebab namanya safar kan, perjalanan. Ini untuk jadi sebahagian daripada kekuatan untuk kita membina membina keyakinan bahawa yakin balik walaupun kita rasa kejamnya orang ni, dah jumpa pun tak pulang, betul? Kalau kita mesti merungut sampai ke sudah, betul ke tak? Kita dah tolong tak cakap apa pun, terima kasih benda. Loh, habis semua pertolongan, hancur pertolongan tu, kosong. Sebab kita tidak menolong kerana Allah, tapi menolong kerana mengharapkan terima kasih. Kadang ada kita tolong orang tak terima kasih, it's okay. Tapi senang ke susah nak buat? Susah. Ya Allah, teruknya dia. Terima kasih pun teruk sangat. Loh, kau tolong nak buat apa?
Okey, maka ini sebahagian daripada safar yang kita nak ubah dalam hati. Kita safar ke dalam diri sekarang. Mampu atau tidak, aku buat baik tapi orang tak cakap terima kasih. Dan aku tak kecil hati. Aku tak rungut-rungut. Aku tak fikir-fikir dah. Boleh nampak? Ini terlibat proses membersih hati ni. Sebab itu safar ke dalam ni, berat ya Rabbi nak berubah. Kecuali yang sungguh-sungguh. Sebab itu kalau kamu nak jumpa Allah tu sakit. Kalau nak beli rumah di dunia pun susah, berhutang puluh-puluh tahun. Betul? Jadi nak jumpa rumah di syurga, ingat-ingat senang ke? Boleh ke ibadah cincai-cincai kita hari-hari itu boleh bawa jumpa syurga Allah? Kalau tidak ditambah dengan kebajikan-kebajikan yang lain. Fardu ain saja kita saja tak cukup untuk layak masuk syurga. Sebab itu Allah kata fardu kifayah. Jangan orang lain buat, kita tak payah. Letih juga. Selalu ada buat, okey tu kita tak payah. Jangan. Kerana solat fardu ain saja tak cukup Solat kamu, salawat kamu, zikir kamu je belum cukup. Jadi jangan sombong. Saya dah solat, saya pun dah solat. Saya pun dah ibadah dah dah pergi umrah pergi begini. Tapi tak buat sikit pun fardu ain. Tak buat sikit pun fardu kifayah. Letih. Tak cukup. Sebab itu kalau kita tidak berminat untuk menyemarakkan agama, tidak berminat untuk menyokong program-program agama, tidak mampu untuk terlibat menjadi apa pun saja, tetapi untuk membangun agama, kita belum layak masuk syurga Allah. Okey. Sebab itu kalaulah kata Puan Salwa sudah pun memulakan jalan untuk kita bantu. Ini bukan nak kempen. Ini kebetulan masuk tajuk. Okay. Allah mahu, Allah susun. Kita tak mampu nak urus, nak jual itu, nak buat programnya, nyonya ni isi, nak cari penceramah. Ya Rabbi. Betul kata dah? Menyusun jadual lebih teruk daripada orang kahwin tu. Jangan main-main sebab kita pun ada hubungan dengan orang. Kalau orang kahwin, jemput keluarga dah lah. Kawan kenal ini. Tempat terbuka. Jangan main-main. Kalau kita tidak ada sikit pun komitmen nak bantu, kamu tak layak mengaku hamba Allah. Siapa tidak berjuang untuk mempertahankan agama, mengukuhkan agama, menyokong agama, menghidupkan agama, minta ampun. Minta ampun. Memang tak jumpa namanya syurga. Sebab tu kalau kamu cinta Allah, kamu mesti berjuang untuk agama Allah. Aku redha Allah sebagai Tuhan. Apa bukti kata Allah? Okay? Sebab itu sahabat dulu habis semua harta benda. Hijrah tinggal selai sepinggang hijrah. Tinggal semua. Sebab itu masa perang Badar, perang nak merampas balik harta yang kita tinggalkan di Mekah. Kenapa Nabi kata jom kita tahan Abu Sufyan yang sedang melintah bawa barang perdagangan ni? Sebab mereka berniaga dengan harta yang kita tinggalkan di Mekah. Contoh. Boleh nampak? Sebab kita perlu sokongan. Yang bagi harta, yang bagi kuda, yang bagi pegang, yang bagi macam-macam. Yang bagi panah, yang bagi, bukan lagi bagi jasad lagi. Kita bagi apa untuk agama? Cukup ke datang bersila balik? Datang bersila balik. Cukup ke rasa-rasa? Tak, sebab itu mereka kata kalau ada orang yang berhasrat untuk buat program mengimaratkan agama, tolong jangan simpan tangan. Kalau tak boleh dengan harta yang banyak, harta yang ada lah bagi. Kerana itu akan jadi saham kita di akhirat. Dan untuk memudahkan proses agama, untuk memudahkan orang dapat proses ilmu. Bukan nak bangga-bangga. Kita derma dia bukan bagi hadiah pun. Letih. No gift pun tak ada. Teruk. Kita memberi jangan minta balasan. Orang bagi terima, tak bagi tak. Aku membagi kerana Allah, bukan kerana dia. Aku nak menyokong program ini. Kerana program ini satu daripada jambatan untuk aku ke syurga. Itu attitude yang kita nak. Alah, pandai-pandai lah buat program, pandai-pandai lah cari sponsor. Kita pula nak kena bayar. Mana boleh hidup percuma, betul? Oleh sebab itu sekali lagi tolong bangun kesedaran safar kita ini, safar yang sangat hebat, peluang untuk berjuang. Okay, kita safarkan diri, datang, safarkan harta untuk jadi bahan sokongan supaya kita merasa bahawa kita ada saham di sana. Okay, ada saham. Apa sahamnya kita? Di sini banyak sahamnya macam-macam, tapi di sana apa fahamnya? Yang sikit bagi sikit. Kau tak boleh bagi sikit, bagi tenaga. Saya volunteer jadi AJK. Okey tak?
Jangan sombong pula, kami dah cukup AJK. Satu hal lagi. Ada juga orang macam itu, kita AJK kita dah ramai, okey je. Jangan. Sebab itu kena baik. Baik hatinya, baik lidahnya, baik matanya, baik layarnya. Yang dah terlambat pun okey, syukur Alhamdulillah sampai. Jangan tak buka pintu pula, lambat, tak ada tempat lagi dah. Jangan. Itu contoh. Okey, minta maaf banyak Puan Salwa. Kerana itu hadiah dari Allah. Okey. Kita pergi minta kisah yang agak kita minta pula. Kita pergi lagi safar dengan kisah yang kedua. Okey, kisah pertama dapat hadiahnya? Apa hadiahnya? Oh, itu yang dia ingat. Apa hadiah dari kisah itu? Kita nak ambil maknanya. Kita bercakap pasal safar, pasal perjalanan. Maka perjalanan ini walaupun ke Mekah belum tentu senang. Allah uji kamu di sana. Ini ikut hasil, tak dapat proses. Proses penting. Yang nak safar tu proses. Dia dah pergi ke Mekah nak buat umrah ke nak buat haji, tapi hilang bekal, habis bekal. Boleh nampak? Jadi habis bekal, berusaha Allah bantu macam mana, dia segera minta dengan Allah macam mana. Boleh nampak? Allah bagi dia susah. Okay. Bila kamu mampu untuk lalu susah dalam safar, ujungnya bahagia. Okay. Sebab itu kita kata sekali lagi, kita nak bangun kekuatan. Allah hanya kata jangan menyerah pada manusia, jangan minta pada manusia. Sesungguhnya Allah itu baik dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik. Kita dah baik belum? Okey. Sebuah kisah lagi, okey. Yang diceritakan, ada menyebut dalam tulisan ini pengarang menyebut antara ada seorang Muslim dengan keluarganya untuk mencari perlindungan di negara lain. Ini kita katakan masa perlindungan politik lah. Dia meminta agar dirinya diberi kebenaran untuk masuk ke negara yang dia tuju, dan akhirnya memohon untuk dapatkan apa yang kita katakan pengenalan ataupun dia katakan kebenaran, ataupun dia kata dia bagi kewarganegaraan. Puas minta usaha sana sini, akhirnya tak dapat. Okay. Bila tak dapat, apa dia buat? Setelah dia berusaha mencari jalan dengan segala upayanya, namun semua usahanya buntu dan jalan-jalannya tertutup. Kemudian dia bertemu dengan seorang alim, okay, dan diceritakan keadaan dia kepada orang itu. Maka orang alim itu tadi pun berkata, anda harus bangun pada 1/3 terakhir waktu malam. Kemudian berdoalah kepada Rabb, sebab yang memberi kemudahan itu hanyalah Allah. Dalam keadaan susah jumpa orang baik. Boleh nampak? Ini safar. Memindah, kita ikut sekali perjalanannya. Bukan ikut dapat hasil saja. Perjalanan tu penting. Kita nak lalu perjalanan ini. Okay? Kita banyak hajat, tapi banyak hajat yang tak tercapai. Betul? Kita banyak matlamat, tapi banyak lagi matlamat yang belum belum sampai ke tangan kita. Maka dipesan 2/3 malam terakhir, ataupun kita kata berdoa kepada Allah, kerana yang memudahkan kehidupan adalah Allah. Jadi sekali lagi, tahajud merupakan satu yang sangat mahal. Kalau masih ada yang malas, masih ada yang berat, itu memang bapak jin yang datang, bukan anak setan lagi, dah bapak-bapaknya. Okey. Maka ini sesuai dengan hadis, kata dia orang alim tadi, jika engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah bahawa jika semua manusia berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu kecuali yang telah Allah tetapkan untukmu. Allah dah tahu keperluan kita, betul? Sangat tahu. Apa tanda tahu? Apa tanda Allah tahu? Asma Husna Allah lagi. Kerana dari kehidupan kita sudah pun tercatat di Lauh Mahfuz. Okey, 50,000 tahun sebelum dunia dan langit dan bumi dicipta. Bermakna kita sedang menjalani diary yang Allah dah tulis. Jadi jangan tanya pasal apa aku jumpa begini, pasal apa aku dapat ini, kenapa aku jadi begini.
Siapa bertanya begitu bermakna dia belum redha Allah sebagai Tuhan. Kerana orang yang redha sebagai Allah sebagai Tuhan, dia terima semua apa yang dia jumpa dalam hidupnya. Terima semua. Bukan terima mengeluh, bukan terima sakit hati, bukan terima apa kita kata pura-pura, bukan terima ragu-ragu. Kalau ini terjadi, semua ibadah tertolak. Ini yang sayang, orang dah ibadah 20 tahun tapi tak jadi baik juga. Okey, kerana apa? Kerana tidak benar-benar ikhlas beribadah kerana Allah. Ini kita nak bangun. Kemudian kata Muslim itu benar. Saya tidak lagi pergi ke mana-mana meminta bantuan orang lain. Setelah itu, setiap malam pada sepertiga terakhir, saya selalu solat sebagaimana yang dianjurkan oleh orang alim tadi. Maka pada pagi hari saya berzikir kepada Allah dan berdoa kepadanya. Beberapa hari berikutnya saya membuat permohonan dan permohonan saya untuk mendapatkan kewarganegaraan diterima. Nasihat dari seorang hamba Allah sahaja. Oleh itu jangan lekehkan nasihat dari siapapun yang kita jumpa. Walaupun dia nampak tak berapa banding dengan kita. Sederhana, simple. Wali Allah itu sangat sulit dikenal pasti. Orangnya sangat simple. Orangnya sangat rendah hati. Orangnya sangat baik. Tak ada tapi memberi. Tak mampu tapi tolong. Ni wali Allah ni. Kita ni ada tapi tak memberi. Letih tu. Betul? Kalau tak ada tak payahlah bagi dah. Wali Allah bagi. Okay. Kalau dia sedekah, kalau dia kata ada RM5, dia masuk ke RM5 ke dalam tabung. Rasa-rasa dia dapat berapa? Ganda-ganda Allah ganti. Dengan syarat ikhlas, jangan kata, kalau aku masuk tabung nak jadi apa? Aku nak makan apa hari ni? Sebab kita rasa kita yang dah aturkan rezeki kita. Sebab itu kita ada duit bermalam-malam nak masuk tabungnya. Kalau masuk pun pilih-pilih yang hijau ke, yang merah ke, yang coklat ke, yang apa ke. Kerana kita memikirkan kita lebih banyak. Tapi wali Allah mikirkan apa yang aku boleh buat untuk Allah. Bila kamu beri, ya Allah, kalau kadang-kadang kalau kita teliti pengalaman-pengalaman, okay, kita bagi tak sampai petang dah dapat balik dah. Atau esok dapat balik dah. Bagilah. Lillahi ta'ala, bukan nak kata riak ujub dok okay. Tapi yakin bila kita memberi, ya Allah, Allah ganti on the spot. Boleh nampak? Ini yang terjadi. Maka kita kata akhirnya apa yang terjadi, dia hanya memohon kepada Allah. Jadi kita katakan Allah sentiasa membantu pada orang-orang yang sedang terinaya. Tolong yakin itu. Kalau kita diinaya, kalau kita dizalimi, kalau kita dengan syarat kita tidak menzalimi. Boleh? Ya Allah itu Tuhanku, jauhkan aku dari dizalimi dan menzalimi. Menzalimi anak kita, menzalimi. Anak hari ni banyak yang mengadu, mak saya pilih kasih. Ayah saya pun pilih kasih. Ayah tak suka saya, ayah suka adik. Ayah sayang abang, ayah tak suka saya. Okay? Ada anak tak nak balik. Baru bekerja dah tak nak balik dengan keluarga. Apa sebab? Saya tak pernah rasa ibu sayang saya. Kalau tak dibetulkan balik keyakinan ini, alangkah malangnya jadi seorang ibu. Kalau anak sudah mengatakan dia tak rasa ibu sayang saya, jangan sombong-sombong dengan anak. Anak boleh kecil hati dan boleh tak jumpa kita, tak ada apa-apanya. Sebab sahabat dalam Facebook yang ada 40 lori. Jentik jari yang kau nak pergi mana, aku datang jemput. Aku datang jemput, jom. Mak boleh buat apa? Mak kita keluar kejap dengan siapa, dengan kawan. Nak cakap apa? Boleh nampak? Jadi kita kata jangan menginaya dan terinaya. Jadi kadang-kadang orang tua yang sikit dapat perhatian dari anak-anak kerana masa mudanya dia tak perasan. Dia banyak melukakan, banyak menzalim, banyak tak adil, banyak sombong dengan anak, banyak pilih kasih, banyak Allah. Macam-macam. Jadi bila tua, anak bagi treatment macam tu, beri call balik. Aku dulu buat apa dengan dia? Saya nak duduk dengan anak ini je, anak ini, anak ini. Okay, seorang ada sekarang baru balik dari datang ke rumah anaknya di Puchong.
Anaknya dia duduk di Ipoh, anak lelakinya 4 di Ipoh. Anak perempuannya seorang di sini. Dan rumah paling sempit rumah anak perempuan. Aku nak duduk dengan kamu. Aku nak duduk dengan kamu. Kenapa tak nak duduk dengan anak 4 tadi? Dan mereka tak tahu layan aku. Kita selalu bersikap anak lelaki tak payah perhatian banyak. Mereka kan lelaki. Silap. Bila kasih sayang tak lekat, anak tak mampu nak pimpin tangan kita. Anak tak mampu nak picit badan kita. Kalau kita jarang picit badan anak, walaupun anaknya lelaki, anak tak akan pegang badan kita. Datang melawat tengok je, mak sakit apa mak? Oh, ini ubat. Nama nak pegang, nak gosok, ampun tuanku. Jadi tolong-tolong anak lelaki yang mengadu mak sakit bau pulak ini makan Panadol. Apa? Yang urat-urat tu. Bukan 85, Panadol. Tak apa namanya. Okay. Artinya pegang sebab tangan mak ni berkah. Kat mana cuba mak tengok terseliuh kat mana, terbentuk kat mana. Jangan terus ni air ni ubat nak makan le. Senang benar latihan. Esok kita ketua ni ubat mak. Kita dah beli makan le kan makan. Sebab maknya nak makan ubat bila nak diadap dia anak. Tolonglah rasa bila dia tua besok. Sebab itu macam mana? Dah tua dah ya Allah. Ingat tak sedar ke? Okay. Maka itu perjalanan yang kedua ataupun kita kata safar kita yang kedua. Yang ketiga, okay? Menteri yang zalim. Minta maaf lah kalau boring. Okay? Secara ulama bercerita ada seorang menteri di Baghdad telah melakukan kezaliman kepada seorang wanita tua. Kita tua kan? Kalau orang menzalimi kita bermakna lukanya lama. Sebab kita dah tua. Jadi kalau muda makin okey lah, forget and forgive. Tapi dah tua tu sebab dia kata tolong layan mak kamu macam layan kanak-kanak. Sebab kita sangat-sangat sensitif dan doa kita sangat makbul. Tolong ingat ini, sebab itu jangan terlintas dalam hati anak kita meragam. Memang pun anak kita meragam, tapi jangan kata anak kita meragam. Kamu ni memang ni, kamu begitu, kamu jangan. Saya pesan pada mak-mak sekarang. Mak-mak laser ni, ya Rabbi. Mak yang jadi bos kat pejabat, kemudian pencen. Kat rumah dia jadi bos juga. Dia layan anak dia macam dia layan pekerja. Bila anak mengadu tak tahu ni kenapa mak saya tu, ya Allah. Semua kita orang ni salah. Dia seorang je betul. Nampak? Cuba jangan keluar bilik sekerat hari. Jangan tengok dia sekerat hari baru dia tahu. Oh, dia ketuk macam pecah pintu. Itu contoh. Jadi seorang menteri menzalimi harta seorang wanita. Okay? Hartanya dirampas semuanya dan kemudian wanita yang itu pergi menghadap menteri yang merampas harta tadi. Kenapa kamu ambil harta aku? Sambil menangis-nangis. Okay? Kamu melakukan kezaliman. Tapi sayangnya menteri itu tak kisah pun dengan rayuan rayuan yang dibuat oleh wanita tua tadi. Kemudian apa yang sang menteri sama sekali tidak menyedari ataupun tidak mengindahkan apa yang diadukan oleh wanita. Kemudian wanita itu mengancam. Ini kadang-kadang kita pembuat. Okay? Jika engkau tidak menyedari bahawa kamu sudah bersalah, kamu sudah zalim, aku akan memohon kepada Allah. Ini ingat-ingat. Jangan mohon yang tak cantik. Boleh kita pesan? Jangan mohon yang tak cantik. Tapi wanita ni sebab dia sudah dizalimi, maka dia kata, aku mau nak memohon dengan Allah supaya kamu celaka. Kamu malang. Kamu sulit hidupnya. Jangan anak kita, kamu kau tak layan mak, kamu jatuh anak durhaka. Jangan. Kita tak tahu bila kita nak ampun dia. Sebab kita dah terlepas. Jadi sekali lagi mak-mak, janganlah lepas sangat mulutnya. Okay? Menteri itu tertawa, okey, berdekah-dekah mengejek wanita tersebut, okey, seraya berkata dengan angkuh, berdoalah di pertiga akhir malam, wanita itu pun pergi meninggalkannya. Diejek oleh menteri tadi dan akhirnya wanita itu balik dan dia buat setiap hari berdoa, okey. Tiba-tiba tidak lama kemudian menteri itu ditangkap dan diadili dan seluruh hartanya disita. Dia diikat di tengah pasar dan dibaling, okey, dengan oleh orang ramai.
Pada saat itu wanita tua itu melintas di situ dan melihat siapa yang diikat. Katanya, orang menteri itu kata pada orang tua, dia kata, kamu benar. Aku akan berdoa dengan Allah supaya kamu kamu celaka. Sekarang ini apa yang kamu cakap itu jadi ke aku. Semuanya engkau benar. Engkau telah menganjurkan kepada aku untuk berdoa, dan di 3 malam terakhir bila menteri tadi ejek-ejek, engkau berdoalah 1/3 malam terakhir, insya-Allah maka itu paling baik. Baru dia beritahu menteri, dia kata apa yang kamu cakap ke aku suruh berdoa tu benar. Aku dah berdoa dan akhirnya kamu dapat. Ini satu lagi pengembaraan, okey. Jadi dipesankan 1/3 malam sangat mahal dalam kehidupan kita, sangat berharga, sebab saat itu Allah yang Maha Mulia berfirman, adakah seseorang yang meminta kepadaku, maka akan aku berikan apa yang dia minta. Apa kita minta masa tahajud? Senaraikan apa kita minta. Paling utama nak minta apa? Ampunan. Syurga bukan kita punya, syurga Allah punya. Kita tak tahu dosa yang mana Allah ampun, dosa yang mana tinggal. Sebab itu bertaubat itu kunci nombor 1. Okey, maka akan aku berikan apa yang dia minta. Kan adakah orang yang minta ampun kepadaku sehingga aku ampuni dia, dan adakah ada orang yang berdoa lalu aku kabulkan doanya. Ni sebab kita kata masih ada ramai yang sangat liat untuk bersolat malam ini. Tolong ambil kira, dia merupakan pintu masuk paling utama, paling hebat. Jangan tunggu tua. Tua dah penat nak bangun weh. Dah jaga tidur balik, dah jaga tidur balik. Nak bangun dah sakit lutut, kata tadi apa kuasa luar kata sakit lutut, sakit bau. Okey, jadi sakit pinggang. Duduk atas kerusi pun tak selesai juga. Okey, dengan sebab itu sekali lagi bangun kekuatan bahawa kisah 2/3 malam ini ataupun kekuatan yang diejek-ejek oleh menteri ini adalah satu kenyataan. Maka yang kita hendak, okey, sekali lagi itu kisah yang ketiga. Betul, 2 ke ketiga? Nasiblah. Alamak, dah sebelah. Ada satu lagi. Ini banyak cerita di sikit. Cadangnya nak kata safar ini safar yang betul-betul menyentuh hati. Bermakna orang tua jangan main. Kita nak jadi orang tua yang macam mana? Nak jadi orang tua yang macam ini. Orang tua walaupun dizalimi, tepat dia mintanya kepada Allah, tapi dia ajar juga orang tu. Artinya bimbing dulu, didik dulu, baru doa. Bagi tahu dulu aku nak doa hang ni kini. Okey, supaya orang tu tahu. Jadi menteri ni tahu bahawa doa yang dia cakap tu betul dan apa yang dibuat oleh wanita itu benar. Jadi tolong pegang ini sampai mati. Kat mana pun aku, kat London ke, sejuk ke, panas ke, salji ke, apakah, aku tetap bangun tahajud. Aku tetap bangun solat malam. Ini yang menjadi azam. Kalau ini dapat dijadikan sebahagian dari kekuatan. Okay, ini merupakan satu daripada hadiah terbagung dari Allah. Doa ketika itu Allah dengar semua doa. Mi ada kawan kata saya hanya tahajud bulan Ramadan sebab nak bangun sahur. Ada tak orang di sini macam tu? Tak ada, hari-hari kan. Oh dulu. Okay. Allah tak hendak yang dulu, anda hendak yang akan datang. Okey, akan datang, kita terus. Kisah terakhir. Oh Allah, maaf banyak. Aku sebelah weh. Ampun. Sikit lagi boleh? Ini cerita dalam pesawat. Okey. Kisah di mana sejumlah penumpang, okey. Ini penulis bercerita sendiri, dia terlibat dalam kes itu. Saya bersama sejumlah penumpang lain terbang dari Abha menuju Riyadh, bertepatan dengan pecahnya Perang Teluk. Dalam pesawat yang sedang terbang, dikabarkan kepada seluruh penumpang pesawat bahawa pesawat akan kembali ke Abha kerana ada kerosakan. Lagi nak pergi Riyadh tak jadi, nak pergi Abha tak jadi, balik ke Riyadh kerana ada masalah, ada kerosakan. Kami pun pergi balik ke Abha dan kru memperbaiki pesawat. Setelah kerosakan diperbaiki, kami pun terbang lagi. Namun ketika kami sudah mendekati Riyadh, roda pesawat tidak mahu keluar. Takut ke tak? Masa itu ingat Allah tak? Okey. Selama 1 jam, pesawat hanya berputar-putar di atas kota Riyadh. Pilot telah berusaha melakukan pendaratan sebanyak 10 kali. Namun setiap kali sudah dekat ke landasan dan berusaha mendarat selalunya tetapi gagal. Pesawat itu terbang lagi
Saat itu kami panik. Okey, banyak di antara kami yang sudah pasrah. Para penumpang wanita mula menangis. Ini orang perempuannya modal lah ni. Okey. Saya lihat air mata mengalir, deras mengalir di setiap pipi. Kini kami berada di antara langit dan bumi menuju kematian. Menunggu kematian yang biasa lebih cepat daripada kedipan mata. Dah terhempas mati terus. Betul. Hati saya segera tertuju kepada Allah dan alam akhirat. Masih baru ingat weh. Allah dekat ke jauh, betul. Baru terasa aku nak mati dah ni. Baru terus nampak akhirat. Okey. Dan dunia menjadi sangat tidak berharga. Ya Rabbi, baru hilang nilai harga dunia. Okay. Saat itu yang selalu keluar dari bibir kami adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kalau masih lapang tadi tak keluar ayat ni. Okey, ya, ini safar kita. Okey, tidak ada ilah selain Allah satu-satunya, tiada sekutu baginya, kepunyaannya segala kerajaan dan pujian. Dia Maha berkuasa atas segala sesuatu. Baru total penyerahan. Kalau tak sakit, tak serah pada Allah. Jadi hari ini safar kita tolong serah semua apa yang kita buat. Okay? Kalimat ini meluncur dengan jujur dari bibir kami. Masa dalam keadaan macam ni, orang doa khusyuk tak? 101%. Cuba bayangkan dalam masa kita berdoa, kita seperti dalam pesawat atau dalam kapal terbang. Okay. Seorang syekh yang sudah berumur berdiri dan berseru kepada seluruh penumpang untuk minta perlindungan kepada Allah. Berdoa kepadanya, mohon ampun kepadanya dan bertaubat atas segala kesalahan. Kejap tu juga kena taubat. Apa sebab? Takut tak sempat. Minta ampun dengan Allah, taubat terus. Ya Allah, aku bertaubat atas segala dosa. Okey, nasib baik Allah beri petunjuk ada ulama di dalamnya. Okey. Allah sendiri telah menjelaskan tentang sifat manusia, maka tatkala mereka naik kapal, mereka berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Bila kita naik kapal laut ke, kapal darat, kapal laut, kapal terbang ke, kami pun semua berdoa kepada zat yang mengabulkan doa orang-orang yang dalam keadaan apa? Terinayat, tersepit atau menderita seperti dilakukan oleh orang-orang yang dalam keadaan nazak atau dalam keadaan bahaya. Kami betul-betul khusyuk dalam berdoa. Apa sebab khusyuk? Dah nak mati. Jadi kita nak tunggu nak mati ke baru nak khusyuk? Ada lah ni kena khusyuk. Okay? Tak berapa lama pada usaha yang ke-11. Tadi dah 10 kan? Usaha yang ke-11 dan ke-12 kami dapat mendarat dengan selamat. Okey. Ketika turun dari pesawat, kami seperti baru saja keluar dari kuburan. Rasakan itu pada kita. Jiwa kami kembali seperti sedia kala, air mata sudah mengering dan senyum kembali mengembang. Sungguh Maha Agung Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Okey, ini di antara bagaimana kita nak merasakan dekatnya Allah dengan kita. Kalau boleh jangan tunggu nazak macam ini baru nak rasa dekat dengan Allah. Maka safar kita yang sebaik-baiknya ialah safar yang kita sentiasa merasa khusyuk, rasa Allah dekat, rasa kita nak dijemput secepatnya. Betul ke tidak? Sebab kita tak tahu mati itu di mana. Kisah kematian, last one, minta maaf. Okay, surat khabar. Cerita daripada surat khabar yang diterbitkan di Saudi menyebut bahawa seorang pemuda yang bercadang untuk bekerja di luar negara atau di luar stesen dipesan pada maknya, esok penerbangan saya pukul ini. Tolong kejutkan saya. Saya takut terlepas kapal terbang. Ketika maknya nak mengejutkan dia, hujan ribut yang sangat lebat. Jadi maknya yang sayang anaknya, tak apalah dia tinggal kapal terbang. Dia tak kejut anaknya sebab dia takut anaknya menemui kemalangan dalam perjalanan sebab perjalanannya sangat bahaya. Okay. Setelah waktu yang lepas, ibunya pun datang mengejutkan anaknya. Apa yang dia dapat? Anaknya telah meninggal dunia. Jangan main-main. Okay. Maka kita kata apa yang kita bila kita kata dia kejut, maknya rasa macam mana, Kak?
Bermakna mak takut anaknya mati dalam kemalangan, tetapi Allah sudah menentukan anaknya mati hanya di tempat tidur. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Okey, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Al-Jumu'ah ayat 8. Jadi yang lari dari kematian akan menemui kematian itu sendiri. Dan kita orang-orang yang akan selamat di tengah-tengah lautan pasti akan menemui jalan. Maka kekuatan yang kita nak angkat ialah jika ajal telah tiba, apapun biasa mampu untuk membunuh kita. Jadi sekali lagi sampai di sini dulu. Minta maaf banyak atas kelewatan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan safarnya ini, safar yang menjadi contoh, jadi ibarat kepada kita untuk mampu menjalani safar yang sebenarnya yang masih Allah sisakan untuk kita. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffir mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya Allah, ya Tuhan kami yang maha dekat, yang maha memuji, yang maha tinggi, yang maha berkuasa, yang maha tahu, ya Allah, yang maha bijaksana, yang menentukan kehidupan dan kematian. Ya Allah, ya Tuhanku, kurniakanlah kepada kami rasa tawaduk kepadamu, ya Allah, rasa rendah hati kepadamu, ya Allah, rasa ringan untuk beribadah, ya Allah, kerana kami tahu mati tidak pernah memberi berita, mati tidak pernah memberitahu kematian akan datang dengan tiba-tiba, ya Allah. Jadikan kami mengingati kematian itu pada setiap masa, agar kami mampu menjadikan hidup ini hidup yang paling murni untuk beribadah kepadamu, ya Allah. Agar kami jalani hidup-hidup kami ini hanya semata-mata kerana-Mu, ya Allah. Dan agar kami menjalani kehidupan ini dalam bentuk mengharap dan redha kepadamu serta bersandar kepadamu atas setiap usaha yang kami lakukan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kami ruang untuk beribadah dengan sepenuhnya, beribadah dengan sehusyuk-husyuknya, dengan seikhlas-ikhlasnya. Mudah-mudahan kami bersedia untuk dijemput dalam keadaan kami dalam keadaan yang baik, ya Allah. Maka jemputlah kami dalam keadaan kami sedang beribadah, dalam melakukan kebaikan dan ketaatan kepadamu, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Menyusun 10 jari, mohon ampun dan maaf. Anda kata ada yang tak cantik di mata dan hati, mudah-mudahan kita diizinkan Allah untuk bertemu lagi, insya-Allah.